Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang menjadi kaya dengan meniru. Sebagaimana kita tengok di Malaysia, ada orang Sabah meniru Michael Jackson. Dan sangat terhibur sehingga kan otai-otai muzik tolong main muzik untuk dia. Pemain drum yang hebat, man kidal, pemain gitar yang hebat pergi join sekali sebab dia berjaya meniru Michael Jackson dengan baik. Makin bagus dia meniru, makin baguslah dia punya income. Jadi di India ada satu orang yang bernama Pabrai. Pabrai dilahirkan pada tahun 1964. Pabrai lahir daripada keluarga yang sederhana. Bapa dia seorang bisnesmen yang gagal, yang bankrupt beberapa kali, sampai nak beli makanan pun tak ada duit, sampai kosong beg, nak bayar sewa rumah pun tak boleh. Jadi Pabrai lihat benda tu semua. Dan Pabrai ada seorang kakak ataupun abang dia. Abang dia adalah ahli silap mata. Abang dia berpura-pura seperti seorang misteri daripada Mesir, main silap mata. Jadi tugas Pabrai adalah bawa telur untuk abang dia main silap mata. Itulah kerjaya dia di awal. Jadi Pabrai ini masa sekolah dia ada 64 pelajar, dia berada di nombor 62. Maknanya banyak fail daripada yang lulus. Jadi Pabrai ini oleh sebab result akademik dia tidak bagus, dia menjadi begitu down. Banyak negatif yang berada dalam fikiran dia. Tapi ada satu kali pada kelas yang ke-9 yang telah mengubah hidup dia. Ada satu tes IQ di sekolah dia. Jadi ada satu orang buat tes IQ dan dia pun join sekali. Apabila keluar result IQ dia 180. IQ dia adalah genius. Walaupun dia dapat nombor 62 daripada 64 orang pelajar. Jadi orang yang cek dia tu bagi tahu dia adalah IQ 180, IQ genius. Jadi dia sebenarnya dalam kepala dia ada bilik berlian yang belum lagi digunakan. Jadi petugas tersebut bagi tahu dia kena gunakan berlian dalam kepala dia sebab dia punya IQ 180, IQ genius. Daripada situlah bermulanya turning point. Pabrai telah mula yakin dan percaya diri. Pabrai belajar bersungguh-sungguh. Dia minat belajar investasi, tapi dia tak ambil finance, walaupun dia punya lecturer suruh ambil finance sebab dia sangat minat investment. Bab investment dia sangat minat. Tapi dia ambil computer engineering sebab dia kata computer engineering lagi susah berbanding dengan finance. Apabila dia minat investasi ni, dia cuba buat investment dan dia cuba juga main gambler di casino. Dia cuba benda tu dan dia berjaya main judi. Sampaikan kasino tu tidak benarkan dia masuk sebab dia pandai trik boleh menang judi. Jadi daripada situlah dia bermula untuk invest duit dan dapat untung. Invest duit dapat untung. Satu masa dia nak naik flight dan dia terdengar orang kata investor yang terbaik di dunia adalah Warren Buffett. Dan ada satu buku berkenaan Warren Buffett iaitu One Up in Wall Street yang ditulis oleh Lynch. Jadi dia beli buku tersebut, dia baca buku tersebut, dia baca dengan bersungguh-sungguh sampai dia betul-betul faham. Dan dia tiru sebiji apa yang dibuat oleh Warren Buffett. Orang tanya dia, kenapa orang lain tak boleh tiru Warren Buffett?
Dia kata kebanyakan orang lain tak boleh tiru sebab dia ada ego. Ego dia terlalu besar. Kadang-kadang masa kita tengah tiru orang, kita rasa kita lagi hebat daripada orang tu. Jadi kita buat idea kita sendiri. Sebab tu dia kata orang tidak berjaya. Jadi dia baca buku tu, dia khatam buku tu beberapa kali, dia tiru sebiji. Bagaimana Warren Buffett buat investment. Warren Buffett ni dia buat investment, keuntungan dia 31% selama 44 tahun. Bermula umur 20 sampai dia umur 64, tidak pernah kurang daripada 31% keuntungan dia. Pabrai pula, selama 10 tahun, 2008 hingga 2018, dia boleh kembangkan keuntungan sebanyak 1,200%, melebihi top 500, iaitu biasanya 100% saja. Tapi dia boleh pergi pada 1,200% keuntungan dalam masa 10 tahun. Apa yang dia buat ialah, daripada Warren Buffett, idea Warren Buffett yang pertama ialah, Warren Buffett kata, apabila kita nak buat investment pada satu company, kita kena faham bagaimana company itu buat duit. Kita kena faham bagaimana perjalanan company itu, dan kita kena tahu nilai sebenar company itu, bukannya nilai pada pasaran. Itu yang pertama. Sebab apabila kita invest, seolah-olah kita memiliki sebahagian daripada company, jadi kita kena faham bagaimana company buat duit, apa model bisnes dia, kita kena faham betul-betul. Kita jangan invest dalam company yang kita tidak faham. Itu yang pertama. Yang kedua, Warren Buffett ajar kita kena beli saham apabila saham itu harga dia paling rendah berbanding dengan harga sebenar. Dua sahaja konsep. Yang tadi dengan yang kedua. Yang kedua, kita beli harga rendah, paling rendah pada harga sebenar. Jadi kita boleh beli saham. Kebanyakan daripada kita, kata Pabrai, kita banyak beli saham, kemudian kita tunggu. Mana yang untung, mana yang rugi, kita akan cut loss. Salah. Pabrai kata yang sebenarnya ialah, kita tengok saham tu, kalau saham tu harga dia sangat rendah berbanding dengan harga sebenar, kita kena beli. Seolah-olah kita macam ada tombak di tangan, tiba-tiba ada ikan besar, ikan salmon, lalu depan kita, baru kita lemparkan tombak kita. Kita kebanyakan masa adalah berdiam diri. Apabila ada ikan besar, baru kita lempar tombak. Itulah keadaan yang sebenar. Sebab itulah Pabrai pada tahun 2009, pada krisis ekonomi, dia melakukan 10 investment dalam masa 2 bulan. Tapi pada tahun 2011, dia cuma buat 2 investment. 2012 dia buat 2 investment, 2011 3 investment. Tapi pada 2013 dia tak buat langsung investment. Sebab dia punya konsep adalah menunggu. Apabila ada peluang harga rendah daripada pasaran, baru beli. Jangan kita banyak beli, lepas tu tak tahu ke mana. Jadi apabila dia ikut sebiji apa yang Warren Buffett buat, dan dia faham betul bagaimana nak buat, dia kata untuk nak tiru betul-betul, kita kena buang ego. Ego kena letak jauh-jauh. Jangan ada ego. Kita kena tiru bolak-bolak apa yang dibuat oleh pemain yang paling hebat. Dalam investment, pemain yang nombor 1 adalah Warren Buffett. Warren Buffett telah gandakan duit dia sebanyak 18 kali. Sampai dia pernah menjadi orang terkaya di dunia. Dia tiru sebiji Warren Buffett buat, buang ego, menjadi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.